بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ada seorang laki-laki mempunyai teman yang ditahan oleh raja dan diserahkan kepada temannya. Temannya mengatakan bersyukurlah kepada Allah. Orang laki-laki itu memukulnya lantas menulis surat kepadanya yang berisi, bersyukurlah kepada Allah. Si laki-laki digabungkan dengan orang Majusi yang sakit perut. Antara kakinya dan kaki orang Majusi dibuatkan jarak dalam bentuk lingkaran. Orang Majusi lalu berjaga setiap malam dan berdiri di atas kepalanya sampai tugasnya selesai. Setelah itu, dia menulis surat kepada temannya yang berisi, bersyukurlah pada Allah. Dia juga mengatakan, sampai engkau mengatakan kepadaku cobaan seperti apa yang akan menimpa diriku. Dia menjawab, seandainya tali ikat diletakkan di tengah-tengah orang Majusi dan dirimu seperti jarak lingkaran antara kakinya dan kakimu, apa yang harus engkau kerjakan? Menurut satu cerita, seorang laki-laki memasuki rumah Sahal bin Abdullah. Dia mengadukan sesuatu kepadanya. Sesungguhnya seorang pencuri telah memasuki rumahku dan mengambil barang daganganku. Dan itu pencuri mengatakan, setelah itu Abdullah bin Sahal mengatakan, bersyukurlah pada Allah. Oh, betul. Seandainya ada pencuri yang memasuki hatimu sedang dia adalah syaitan, kemudian dia merosakkan tauhidmu, apa yang harus kau kerjakan? Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan syukur kedua mata adalah menutupi cacatnya teman yang kita lihat. Dan yang dimaksudkan syukurnya kedua telinga adalah menutupi cacatnya teman yang pernah kita dengar. Menurut yang lain, yang dimaksud syukur adalah merasa senang dengan pemberian yang belum pernah didapatkan. Junaid mengatakan bahawa Sari, bila hendak menolongku, dia bertanya kepadaku. Suatu hari dia bertanya kepadaku, wahai Abdul Qasim, apa syukur itu? Jangan minta pertolongan agar mendapatkan kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Dari mana hal itu kau perolehi? Dari tempat-tempat pengajianmu. Menurut satu pendapat, Hasan bin Ali pernah menetapkan syukur sebagai rukun. Dia juga mengatakan, ya Tuhan, engkau telah memberikan kenikmatan kepadaku, tapi engkau tidak menemukan diriku orang yang bersyukur. Engkau telah memberikan cobaan kepadaku, tetapi engkau tidak menemukan diriku orang yang sabar. Engkau tidak pernah menghilangkan kenikmatan disebabkan tiadanya syukur, dan engkau tidak pernah menimpakan kesusahan disebabkan tiadanya sabar. Ya Tuhan, tiada zat yang maha mulia kecuali kemuliaan-Mu. Sebagai ulama mengatakan, bila tanganmu kau pendek untuk menghindari balasan, maka panjangkanlah lisanmu dengan bersyukur. Menurut satu pendapat, 4 perbuatan yang tidak menghasilkan buah, ini tidak ada faedah. Pertama, orang tuli berbicara, yakni berbicara dengan orang yang peka. Yang kedua, meletakkan kenikmatan pada orang tidak bersyukur. Yang ketiga, orang yang menanam biji-bijian di tanah yang keras. Yang keempat, orang yang menyalakan lampu di tengah sinar matahari.
Ketika Nabi Idris AS diberikan keampunan, dia bertanya tentang kehidupan. Dia balik ditanya oleh malaikat untuk apa? Untuk mensyukurinya. Kerana sebelumnya saya, kata Nabi Allah Idris, tidak pernah berbuat untuk mendapatkan, tidak pernah berbuat syukur tadi kerana ingin mendapatkan keampunan. Setelah itu malaikat menurunkan sayapnya dan membawa Nabi Idris ke langit. Dalam cerita yang lain dijelaskan, seorang dari para nabi menemukan batu kecil yang mengeluarkan air begitu banyak. Dia sangat mengkaguminya. Allah Ta'ala memberikan kemampuan berbicara kepada batu itu. Saya pernah mendengar Allah berfirman, Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah pada api neraka yang penyalanya, yakni bahan bakarnya, manusia dan batu-batuan. Saya takut, kata batu. Menangis. Kerana takut pada Allah. Nabi lalu mendoakan agar Allah menyelamatkan batu itu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi tersebut. Aku, yakni Allah, telah menyelamatkan batu itu dari api neraka. Nabi lantas pergi. Ketika dia kembali, dia melihat air masih tetap memancar dari batu seperti semula dan merasa hairan. Allah Ta'ala memberikan lagi kemampuan berbicara pada batu itu. Nabi lantas bertanya, kenapa engkau menangis? Allah Ta'ala telah mengampunimu, jawab sang batu. Yang pertama, dia menangis kerana berduka cita dan takut. Sedang yang kedua, dia menangis kerana bersyukur dan bahagia. Nabi itu berkata seraya melangkah pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa kisah tentang syukur. Cuma dalam terjemahan kisahnya ada kecacatan dan terjemahan. Jadi saya betulkan dalam penceritaan yang mudah tentang nilai syukur. Bagaimana kita sedia maklum bahawa Allah SWT menjadikan hidup ini untuk kita syukuri. Maka dengan mensyukuri kehidupan ini, maka kita akan menikmatinya. Dengan mensyukuri kehidupan ini, kita akan merasakan kebahagiaan. Allah Ta'ala bukan menjadikan kehidupan ini untuk dikufuri. Bukan kita hidup untuk kita komen. Bukan kita hidup untuk kita mengeluh, untuk kita mengadu kekurangan. Tetapi kita hidup untuk memuji atas kurniaan ini. Cukuplah hidup itu satu nikmat. Untuk lidah ini sentiasa basah berkata Alhamdulillah atas kehidupan ini. Dan cukuplah setiap pemberian yang melangsungkan kehidupan kita adalah nikmat yang hebat. Dan cukuplah bila Allah memberikan kepada kita sesuatu yang amat bernilai untuk kita hidup abadi di akhirat, iaitu iman dan Islam. Untuk menjadikan kita tidak akan berhenti bersyukur kepada Allah SWT. Maka inilah hakikat kehidupan. Dijadikan kehidupan untuk disyukuri. Maka siapa yang mensyukuri kehidupan ini daripada asas kehidupan, sehinggalah kepada berakhirnya kehidupan ini, maka nescaya dia berada pada kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Contoh kalau kita ambil contoh mudah. Kalau seorang buatkan sesuatu untuk kita, maka apa yang disuka dengar daripada kita? Kalimah syukur. Isteri, dia masak untuk kita. Dan apakah kalimah paling disuka dia dengar? Ucapan syukur. Terima kasih. Sebab Allah buat kehidupan ini untuk kita. Allah hidupkan kita. Allah berikan segala nikmat yang ada sekeliling kita dan yang ada pada batang tubuh. Untuk pertama-tama kita berkata Alhamdulillah. Nabi Allah Adam AS, ketika mana mula sempurna diciptakan, maka dia bersih. Maka dia berkata Alhamdulillah. Itulah ungkapan pertama Nabi Allah Adam AS. Alhamdulillah. Yang mengangkat, memuliakannya. Oleh sebab itu kehidupan ini sentiasa diajar untuk kita mulakan dengan Alhamdulillah. Supaya
kita melihat besarnya kurniaan Allah kepada kita. Dan supaya kita tahu ini antara tanggungjawab kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diceritakan ada seorang lelaki, dia berteman baik. Ada dua lelaki yang berteman baik. Salah seorang kawannya ditangkap oleh raja. Ditangkap oleh pihak berkuasa. Maka dipenjara, bahkan dipukulnya. Kawannya sentiasa menyuruh kepadanya, bersyukurlah pada Allah. Waktu dia mula ditangkap, ucapan pertama kepada kawannya, syukur pada Allah. Ada kebaikannya. Dan ketika mana dia dipukul dalam penjara, kawannya masih menghantar surat kepadanya untuk menyuruhnya bersyukur pada Allah. Semakin hari dia merasakan ujian dalam penjara itu makin berat. Yang pertama dipenjarakan, maka berat. Seorang yang pernah bebas, tiba disekat kebebasannya, maka cukup itu satu ujian yang berat. Kemudian dalam penjara pula kena pukul. Maka ini ujian yang berat. Dan dia pula diikat bersama dengan seorang lelaki majusi yang sakit perut, mabtun. Diikat kakinya, bila dia nak ke tandas, ini orang majusi nak ke tandas, dia kena ikut sekali. Diikat kaki, gabung sekali. Maka ini satu tambahan kepada penyiksaannya. Maka kawannya tetap berkata padanya, syukur pada Allah. Dia kata, kamu nak suruh aku syukur macam mana lagi? Dah makin teruk ni. Dah masuk penjara satu. Kena pukul pula dalam penjara. Lepas tu kena ikat kaki dengan orang majusi. Orang majusi pula jenis sakit perut pula. Bila dia ke tandas, aku terpaksa bangun. Kau kaki sekali. Sampai dia selesai hajatnya. Baru balik. Kemudian dia sakit perut, dia pergi lagi. Maka ujian sebesar mana lagi yang kamu suruh aku bersyukur? Kenapa tak suruh yang lain? Artinya yang aku hadapi ni begitu berat. Lalu kata temannya, bagaimana kalau Allah jadikan kamulah yang lelaki majusi itu. Ni kamulah. Ini Allah tarik iman kamu tu. Allah beri kamu ni akidah majusi. Ini kamu ni dalam kekufuran. Dalam keadaan kamu diikat kaki dan tangan, itu masih patut kamu bersyukur. Kerana iman masih ada dalam dada. Bayangkan kalau kamulah yang menjadi majusi itu. Yang kafir. Bukankah itu lebih teruk? Dah kafir sakit perut pula. Maka di situ dia pun terdiam. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kita melihat kehilangan nikmat-nikmat zahir yang bersifat sementara. Tetapi kita lupa nikmat batin. Nikmat batin, iman, Islam tu nikmat batin. Wa asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Surah Luqman Allah berfirman, dan kami sempurnakan pada manusia nikmatnya zahir dan batin. Kata ulama, batin adalah nikmat Islam. Kalau kita kalau nikmat dunia ni dapat, nikmat batin dapat, kita dah diisbagh, disempurnakan nikmat. Dan kalau kita nak asingkan antara nikmat dan zahir dan batin, pasti nikmat batin itu lebih hebat. Nikmat Islam itu. Kerana pada nikmat zahir semuanya akan berakhir. Nikmat Islam dan iman dia tak berakhir. Kalau nikmat zahir ni semuanya akan berakhir. Makan, minum, semua akan berhenti makan satu hari nanti. Semuanya akan berhenti minum satu hari nanti. Semuanya akan berhenti sihat satu hari nanti. Semuanya akan berhenti daripada segala nikmat yang dia peroleh. Nikmat perkahwinan dia akan berhenti berkahwin. Maksudnya mati. Tapi nikmat batin dia tak berhenti. Islam kekal. Iman kekal. Kerana itu jangan mengeluh dengan hilangnya nikmat zahir. Tapi lihatlah nikmat batin yang masih ada. Nikmat zahir yang kita tengok. Kita tak akan menunggu tempoh yang panjang, melainkan dia akan hilang kenikmatannya. Kadang-kadang tak tunggu mati. Kita sakit dah hilang, dah nikmat makan. Sakit sikit. Ada tak nikmat makan? Tak ada dah. Nikmat minum dah tak ada. Apatah lagi kalau kita mati.
Maka nikmat Islam yang Allah beri sepatut kita hargai. Dan itu kita sebut selalu. Manusia kalau melihat dirinya, tidak ada ruang untuk dia mengeluh melainkan syukur. Kalau kita betul-betul melihat dalam diri kita, yang ada cuma Alhamdulillah. Tidak ada yang lain daripada kalimah Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Ada satu cerita yang lain. Ada seorang lelaki rumahnya dimasuki pencuri. Maka dia datang jumpa Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kata, wahai Syekh, rumah saya kena masuk pencuri. Lalu kata Syekh, syukur pada Allah. Kerana pencuri hanya mencuri barang di rumah kamu. Bayangkan kalau syaitan yang masuk dalam hati kamu, lalu mencuri iman kamu. Bagaimana keadaan kamu? Walaupun barang kamu hilang, tapi iman kamu ada. Betul, bukanlah maksud. Setiap kali orang datang mengeluh, Ustaz, nak tahu ni Ustaz, barang saya kena curi. Saya pun kata, okey, Alhamdulillah lah. Yang penting iman tak kena curi. Kita pun report poli kata, Alhamdulillah. Penting iman awak tak kena curi. Kalau bukan maksud, dia ada tindakan kepada musibah tersebut secara zahir. Tetapi, kita sentiasa ingin melihat positif dalam hidup ini. Minda positif, minda yang bersifat Rabbani. Minda Rabbani, maksudnya, tuan-tuan sekalian ialah, orang yang sentiasa melihat limpahan nikmat Allah yang mencurah-curah pada dirinya, berbanding ujian-ujian kecil yang singgah seketika di tubuh badan. Semua ujian ini hanya bersifat singgah. Sedangkan nikmat Allah itu bersifat menetap pada diri kita. Ujian-ujian ni semuanya singgah sekejap. Ni penyakit singgah sekejap sebelum kita mati. Singgahlah. Tak beri pahala kita banyak. Ini yang sedih-sedih ni disinggah sekejap. Ni berita-berita duka cita singgah sekejap. Kemudian dia pun terbang pergi. Itu ujian kita. Jadi, kalau sekiranya kita dengan sedikit ujian yang singgah di tubuh badan kita, melupakan kepada kita lautan syukur pada Allah, maka kita bimbang, kita gagal melihat nikmat yang lebih besar pada itu. Kerana bila Allah Ta'ala datangkan ujian, untuk Allah memperlihatkan kepada kita nikmat yang lebih besar yang perlu kita hargai. Contoh, tuan-tuan lihat, bila tengah kita nak dekat dengan aksiden, ataupun aksiden, akhirnya kita Alhamdulillah tak mati dia. Cuma adalah cedera kaki sekian-sekian. Lalu dia berjaya melihat nikmat lebih besar, namanya hidup, masih hidup. Walaupun dia kena teruk, tapi Alhamdulillah hidup lagi dia. Tabir lagi dia. Apatah lagi bila dia berkait dengan iman. Supaya kehilangan-kehilangan duniawi kita. Sebab kadang-kadang manusia ni bila dia mengeluh, ada 3 keadaan. Yang pertama, dia mengeluh pada penciptanya. Maka orang ni ialah orang yang akan dapat kedamaian. Oh, masalah, ya Allah, aku sekian-sekian, dia akan mengeluh pada pencipta. Yang kedua, dia mengeluh kepada ahlinya. Maka dia pun dapat solusi. Dia kena curi barang, dia pun mengeluh depan polis. Buat report. Buat inspektor. Saya kena curi sekian-sekian. Maka dia akan dapat solusi dia. Dia sakit, dia jumpa doktor, dia mengeluh depan doktor, saya dah 3 hari saya tidur. 3 hari dah tak tidur, pening kepala, naik darah. Doktor, tak apa, ni ambil ubat. Ni ubat dia. Makan tiap-tiap hari. Kita cerita pada orang ada duit. Saya ni tak ada duit, masalah ni. Tak apa, nak ambil duit pinjam. Ini kita cerita pada ahli dia. Kita akan jumpa solusi dia. Yang ketiga, kita cerita bukan pada ahlinya. Ini kita panggil mengeluh, bukan ahli dia. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan cerita pada bukan doktor, bukan apa. Saya sakitlah, demam. Orang ni klik-klik tengok. Dia pun tak tahu nak cakap apa. Sebab dia bukan ahlinya. Mungkin dia akan tambahkan lagi. Sakit, dia kata, ya orang sakit tu, saya ada kawan seorang sakit macam ni juga. Esok meninggal. Dia terus akan cerita mungkin lebih teruk. Sebab kita cerita bukan pada ahlinya. Jadi manusia, bila dia dalam keadaan bermasalah,
Maka tiga keadaan ini dia akan buat. Sama ada saya kata dia cerita pada penciptanya Allah. Maka dia akan bahagia. Tenang dia. Ringan musibah itu. Kuat dirinya. Bahagia dia. Diberikan jalan yang tak pernah disangka. Tak dia cuma mengadu pada Allah. Bagaimana kata Nabi Allah Ya'qub AS. Bila Nabi Ya'qub dengan masalah Nabi Ya'qub. Dengan watak anak-anaknya. Dia kata fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Aku akan sabar dengan sabar yang paling baik. Yang ini tidak mengadu pada makhluk. Itu sabar paling baik. Wallahul musta'an. Allah tempat aku minta tolong. Takkan yang lain. Maka Nabi Allah Ya'qub dia berikan kekuatan kesabaran. Dia lihat sesuatu yang dia tak sangka-sangka. Ya, anaknya di singgahsana Mesir. Ya, anaknya berjaya mendamaikan semua anak-anak. Yang kedua kita sebut bila dia ada masalah, dia mengadu pada ahlinya. Maka dia akan jumpa solusi dia. Solusi itu mungkin menggembirakan, mungkin tidak. Macam saya katakan kalau sakit jumpa doktor pun bagi ubat. Orang tanya macam mana pening kepala, okeylah sikit lah ni. Boleh lah. Macam mana batuk dah okey sikit lah. Boleh lah buat kerja. Jumpa solusi. Solusi tadi, selesaikan masalah. Ingatkan sikit masalah ni. Yang ketiga ini yang cerita pada orang yang bukan ahlinya. Baik, cerita pada yang bukan ahli ni. Ada dua golongan, orang alim dan orang jahil. Kalau cerita kepada orang jahil, maka dia akan menjadi keluhan yang tak akan beri manfaat sama sekali. Tetapi ketika mana dia cerita musibah tadi kepada orang yang alim, maka dia akan jumpa jawapan yang sebenar dalam kehidupan dia. Dan ini cerita yang kita tadi ngadu pada sahabat Allah tu, saya kena rompak semalam. Maka sahabat kata, bayangkan kalau pencuri yang masuk itu namanya syaitan, mencuri iman dalam hatimu. Maka dia melihat satu benda yang lebih utama. Ini cerita bagaimana kita mengadu. Kalau saya katakan kita memilih mengadu pada Allah, akan ada kekuatan. Kita mengadu kepada ahlinya, ada solusi dia. Tapi mengadu kepada bukan ahli dalam ujian itu, sama ada dia orang alim atau orang jahil. Kalau orang alim, maka kita akan lihat nasihat dia. Dia akan anggap masalah kita itu kecil, tak ada apa. Untuk dia beri satu benda yang lebih utama. Dan hidup ini. Dia cerita ni anak saya ni, macam mana anak ni degil, bla bla. Kata anak Nabi pun lagi teruk. Anak Nabi, lawan Nabi. Supaya menerima ujian. Dia cerita anak kita ni teruk, Ustaz. Saya suruh semayang, tak nak semayang. Sekian-sekian. Dia pun jawab, anak Nabi Nuh. Kufur pada dia. Musibah ujian awak jauh lebih ringan daripada Nabi Nuh sendiri. Untuk dia terus bersabar. Kemudian diceritakan dari sudut pandangan para ulama. Bagaimana cara bersyukur? Telinga, mata, bahkan lidah, bahkan segalanya. Syukur telinga, syukur mata, jangan melihat keaiban kawan kita. Jangan memperlihatkan keaiban kawan-kawan kita yang kita tahu. Manakala syukur telinga pula, jangan pernah mendengar perkara-perkara buruk tentang kawan-kawan kita. Sahabat-sahabat kita. Artinya kita tak dengar orang mengumpat. Itulah syukur telinga. Syukur pandangan, maka jangan melihat benda-benda yang mengaibkan dia. Jangan melihat perkara-perkara yang cacatkan dia. Atau dengan kata lain, kalau kita ni dalam berkawan, kita akan tahu kekurangan masing-masing. Kita dengar atau kita lihat. Siapa pun makin dia rapat, makin nampak kelemahan orang. Bila kita rapat, atas tengah orang berkata, ada orang tuan-tuan sekalian, dia boleh terima kelemahan orang. Ada orang tak boleh. Bagi orang yang tak boleh terima kelemahan orang, maka jangan berkawan orang. Hatta setengah orang, dia tak boleh terima kekurangan gurunya.
Orang macam ni kalau tak boleh terima kekurangan guru, dia jangan berkawan dengan guru dia. Dia cuma mendengar ilmu cukup. Awak jangan mendekati guru awak. Kenapa? Memang bila awak melihat kekurangannya, awak tak boleh terima. Walau dia juga manusia. Jadi kekurangan ni bagi manusia. Kalau kita jenis orang yang saya katakan tak berapa boleh terima kekurangan orang lain, kan ini akan merugikan kita. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada kekurangan. Semua ada. Makin kita dekat dengan seseorang, makin kita nampak kekurangan. Kita kalau jauh daripada dia, nampak hebat. Hebat dia tu. Tengok pakaian dia. Tengok jubah dia. Memang hebat. Cuba kita rapat. Cuba kita dekat. Maka kita akan mula nampak kekurangannya. Tetapi kekurangan itu, dalam keadaan Allah nak uji kelebihan yang kita dah dapat. Itu kelebihan ilmu. Kelebihan lain-lain. Kalau kita jenis perangai, kalau saya tak, awak jenis perangai, tak boleh terima kekurangan orang, awak bukan jenis orang yang patut mendekati guru awak. Awak kena jauh sikit. Tapi kalau awak jenis orang boleh terima, awak tahu itu hakikat dia, maka awak boleh hidup. Boleh hidup, boleh rapat, boleh berkawan dengan dia. Sebab awak boleh terima kekurangan dia. Atau kita dah, bila musafir sekali, dah makan sekali, kita mula nampak sesuatu. Walau itu benda normal, bukanlah benda yang pelik sangat pun. Sebab manusia. Namanya manusia. Tak ada beza dengan kita satu aspek yang lain. Manusia yang hebat, dia boleh menerima kekurangan orang lain kerana melihat kelebihan yang lain. Kita suami isteri. Dah kahwin. Kena kahwin pula lama. 20-30 tahun. Ni bau badan pun tahu bau badan siapa. Dah lama dah kahwin. Sedang kita, kalau suami yang hebat, isteri yang hebat, yang saban hari dia mungkin lihat kelemahan, kekurangan pasangan masing-masing, maka dia tetap menerimanya dan dia tidak pernah mengaibkan di luar. Sebab dia dipilih oleh Allah untuk menjaga keaiban itu. Yang ini disebut oleh Allah dalam Quran. Wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita-wanita yang solehah itu yang menjaga maruah suami yang telah ditutup oleh Allah. Hanya dia je nampak. Allah benarkan dia sebab tu antara suami isteri tak ada aurat. Kita suami isteri mana ada aurat. Baik depan, baik belakang. Tak ada. Tak payah nak tunjuk aurat depan suami isteri lah. Pakai tudung ke, pakai tak perlu. Kita tak ada aurat. Hakikat kita tak ada aurat. Tidak ada aurat antara kita suami isteri sebagai satu amanah Allah. Amanah Allah. Dia bukan suka-suka macam tu. Amanah Allah. Maka suami yang baik, itu menjaga keaiban isterinya. Walau dia nampak seluruh pada matanya, bukan untuk diceritakan pada semua orang atau pada orang. Semuanya untuk ditutup. Seolah-olah dia tak pernah melihatnya bila di hadapan orang lain. Kecacatan pasangan, seperti dia tak pernah dengar dan tak pernah lihat bila berada di hadapan orang lain. Kerana dia amanah menjaga isteri dan suami dia. Ini orang yang baik yang disebut oleh Allah tadi. Hafizat lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang menjaga. Ketika mana suami tidak berada di hadapannya. Maruah suaminya. Semua benda berkait dengan suami dia. Tak adalah dia duduk dengan geng dia siap dikebel semua suami dia. Suami saya teruk. Dia ni begini. Ini bukan perempuan yang amanah. Atau seorang lelaki kata, isteri saya teruk. Isteri saya begini. Ini bukan suami yang amanah. Ini bukan isteri yang amanah. Maka orang ini telah menghilangkan syukur yang Allah beri kepada dia. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Qasim. Syukur tadi, mata ini seperti tak nampak kekurangan. Telinga ini seperti tak pernah dengar kecacatan. Akhirnya, tersembunyi orang nampak isteri dia baik. Suami dia baik. Dan dia berjaya menjaganya. Dengan amanah. Orang nampak anaknya baik. Dengan amanah. Dan ini orang-orang pandai menjaga amanah Allah. Ya, kita tahu. Rumah tangga ni amanah Allah. Rumah tangga ni bukan suka-suka kita. Ikut kemahuan kita. Kan ini amanah Allah. Dengan lafaz kita berkata, aku terima nikah. Memberi maksud aku terima amanah. Bukan sekadar terima nikah dengan maksud beristimta, berseronok, hawa nafsu. Kita bukan. Kita terima amanah. Amanah menjaga pasangan masing-masing. Menjaga maruah masing-masing. Menjaga agama masing-masing. Menasihati antara satu sama lain. Bertanggungjawab antara satu sama lain. Maka ini yang disebut sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Kata ulama, maksud syukur adalah merasa senang dengan pemberian yang belum pernah didapatkan. Maksudnya, syukur ni setiap kali kita dapat nikmat macam baru dapat. Macam baru dapat. Tak adalah dapat nikmat, dah biasa dapat. Dah biasa. Tak, orang bersyukur. Dia dapat sesuatu. Dia tetap gembira. Tetapi kita setiap hari hidup. Kadang-kadang kita tak sedar dah umur kita menjejaki 60 tahun, 70 tahun. Tapi orang yang bersyukur, setiap hari yang datang, dia bersyukur pada Allah. Atas hari yang ada ini. Kerana dia seperti dia tahu ini nikmat baru. Kita kan kadang-kadang duk buat kerja rutin yang sama setiap hari. Bosan. Dan kenapa kita bosan? Sebab kita tak bersyukur. Setiap hari buat benda sama. Kerana kita melihat nikmat yang tadi dengan cara yang tidak sempurna syukur. Kerana orang bersyukur sebenar, setiap hari, setiap nikmat seperti dia baru dapat. Walau dah lama. Contoh kita, tangan kita ni boleh angkat air, minum. Kita tak rasa apa sebab setiap hari boleh angkat. Cuma satu hari tangan ni tak boleh angkat. Tiba tangan ni tak boleh angkat. Waktu tu tuan-tuan rasa, ya Allah, kalaulah aku boleh angkat air ni. Syukurnya aku. Sebab kita dah biasa melangkah kaki kita. Tak rasa apa. Kita satu hari kaki kita tak boleh angkat. Apa tuan-tuan rasa kalau boleh gerak kaki waktu itu? Alhamdulillah boleh gerak. Kata kita bosan dengan nikmat yang biasa kerana syukur kita sudah mati. Sebab tu kalau kita bersyukur dengan nikmat seperti baru kita dapat, nasihat kita sentiasa seronok. Kalau kita tengok muka anak kita serabut, dia tak hari muka mu. Bayangkan tiba-tiba kita terhalang melihat satu hari anak kita masuk hospital, masuk ICU. Ya Allah, nak tatapnya wajah anak. Rindu. Dulu tak rasa benda tu. Tiap hari duk tengok. Kabut pula tengok. Tiba terhalang satu hari. Apatah lagi terhalang banyak hari. Waktu tu rasa, ya Allah, kau dapat menatap wajah anak saya sekejap. Anak duduk asrama. Mak ayah pun beratur kat pagar nak tengok mana anak. Rindu ni seminggu tak balik. Rasa nikmat rasa. Dapat kelibat anak pun okey dah. Sejak tak cakap pun tak apa, dapat ulur dia makan sikit-sikit. Tanyalah bapak-bapak yang anak duduk asrama tu. Dia pula lebih rindu pada anak dia. Tunggu kat pagar. Telefon anak, bila kau nak balik? Bila kau nak? Bila balik dia tak peduli. Sebab kita melihat nikmat tadi kan terlalu biasa. Sampai kita lupa bahawa setiap nikmat itu, tuan-tuan, perlu kita lihat sebagai satu benda yang baru. Syukur pada Allah. Yang kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan kita yang dia dah sembahyang duduk tak boleh berdiri lagi. Tanya dia, kalau lah awak boleh sembahyang berdiri, awak rasa apa? Allah. Lama dah salat duduk, sakit belakang, sakit kepala lutut. Kalau saya boleh berdiri macam dulu, seronoknya saya. Dulu awak berdiri-berdiri rasa tak seronok? Tak rasa sekarang. Tanya orang yang tak boleh sujud. Sakit kepala ke pening pun tak boleh sujud, buat isyarat je. Kalau dia boleh sujud, Allah, kalau saya boleh sujud, seronok saya. Dan itulah nikmat. Bila kita dah dapat benda sama sehari, tak terasa. Cuma hilang sekali baru kita tahu nikmat. Kita ada mak ayah tiap hari duk tengok muka mak ayah. Akhirnya mak kita pun hilang. Mati mak kita. Tuan-tuan rasa tak apakah nikmat melihat wajah seorang ibu? Tuan-tuan rasa tak nikmat mendengar kata-kata seorang ibu? Waktu itu tuan-tuan cukup mengambil. Tapi dah habis. Sebab itu kalau kita nak menikmati indah setiap hari, katakan Alhamdulillah. Setiap hari kita sarapan. Tak rasa apa dah. Akhirnya Syekh cuti seminggu. Terasa bila Syekh nak balik. Sebab kita tak rasa setiap hari makan. Barangkali setengahnya dah jadi macam benci pula. Lah, kalau dia kata Alhamdulillah. Melihat satu nikmat itu seperti nikmat baru. Dan saya syukurnya itu mengindahkan hidup dia. Sebab itu tuan-tuan, indah hidup ini dengan syukur. Bukan indah hidup ini dengan cantik tu lawa ni. Sebab kalau sekiranya kata indah hidup ni bila benda ni lawa comel. Ya, lepas 3 hari kita tak rasa lawa ni. Lepas 4 hari tuan-tuan tak rasa lawa. Hari pertama pergi mana ni? Pergi tempat paling lawa lah ni. New Zealand. Oh, nak pergi New Zealand Ustaz, nak tengok
Panorama lawa. Pada New Zealand tu macam kampung dia je lawa. Tapi kawan ni nak tengok yang jauh-jauh. Nak berapi duit pun nampak lawa. Dia pergilah. Awak tengok bukit, gunung ganang, glasier, tengok bela-bela macam-macam. Tengok kambing. Kambing kat New Zealand pun nampak lawa. Kambing kat kampung dia bersepah. Tapi sebab New Zealand lawa belaka. Selfie kambing. Selfie. Ada muka kambing sama muka kambing kampung ni. Tapi ya, manusia bila benda jarang ni, dia punya kemaruk dia lain. Benda jarang. Orang duduk New Zealand pun dah tak peduli. Ya. Suruh duduk lama sikit sana. Kalau boleh duduk jangan balik. Dia mula rindu balik kampung dia. Dia mula tak, sebenarnya kampung saya lagi lawa lah. Ada sawah. Pada New Zealand sawah pun tak ada. Dia mula banding. Sebab dia bila melalui nikmat tu begitu panjang, dia tak rasa lagi itu cantik. Tak rasa. Itu akhirnya kita keluar pepatah dia. Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri kita. Baik negeri kita hujan batu. Logiknya kita nampak tak betul pantang tu. Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri kita. Apa cari penyakit hujan batu negeri kita? Pergilah collect emas. Itu ada makna yang dalam. Sebab Allah jadikan kita ni sebenarnya. Macam mana pun cantik negeri orang, Allah tetap jadikan dalam hati kita cinta negeri kita sendiri. Tanya pergi Mekah. Tanya orang pergi Mekah. Allah ya kalau dapat pergi Mekah. Pergilah Mekah. Tabur haji hantar 53 hari. Penuh kat tangga hotel. Bila boleh balik? Aku baru bagi 53 hari. Kalau bagi 53 bulan duduk Mekah. Tanya geng-geng yang tabur haji yang lama-lama lah. Yang pergi swasta ni tak rasa lama sangat. 14 hari cabut. Dah dia pun tengok kawan dia seorang balik. Daripada bilik penuh akhirnya kosong belaka. Semua jadi bilik barakah belaka. Tabur haji tahulah bilik barakah. Semua jadi bilik barakah. No, dia tengok kawan dia balik. Dia pun tengok tiket dia. Bila boleh balik? Kerana Allah jadikan kita ni majbur dalam diri kita ni. Akan tetap ingin balik kampung kita. Tetap. Ini memang itu fitrah. Itu bukan menafik makna orang ni iman diturun ke. Bukan, itu fitrah. Sebab mana pun kita rindu tempat kita sendiri. Itu ialah fitrah. Tak boleh nak buat. Pada sahabat yang ke Madinah, dia tak rindu Mekah sebab dia asal Mekah. Sahabat Madinah, tak ada pula fikir nak meletak di Mekah sebab dia rindu Madinah, duduk Madinah. Yang sahabat yang duduk kat Padang Pasir, yang mereka rindu tempat tu, mereka duduk situ. Datang Mekah buat umrah, balik. Itu fitrah. Bukan tu tanda tak ada iman. Itu fitrah. Kalau saya duduk Mekah, tiba-tiba saya rindu nak balik tempat saya. Itu fitrah. Oh, seronok kita nak makan semua makan Arab. Nasi Arab. Tiap hari makan ridan. Lama teringat nasi lemak. Dia mula kemaruk dia tu. Ingat nasi lemak, ingat lontong. Ingat roti canai. Fitrah. Dah awak ni daripada kecil. Memang vitamin awak roti canai. Hidup. Tak mungkin dapat ditukar roti Arab. Tak mungkin. Akhir balik. Belum sampai rumah. Dekat R&R dah belasah roti canai lah. Kenapa rindu? Itulah cerita manusia. Dan sebab itu kita kalau nak rasa nikmat hidup, kita tak perlu pergi jauh sana, jauh sini. Bila kita bersyukur dengan nikmat yang ada dekat kita, maka itulah menjadikan hidup ini cukup indah. Cukup indah dengan apa yang kita ada. Tapi gagal bersyukur yang menyebabkan hari ini, hilang separuh kebahagiaan kita. Dah hilang separuh. Lalu kita sentiasa melihat syukur itu pada benda baru. Pada benda baru. Pada benda baru. Bukan pada benda lama. Yang sebenarnya, satu nikmat yang bila dihilang baru kita tahu kehilangan. Macam, saya sebut contoh kita boleh berjalan, boleh berlari. Tanya orang yang dah tak boleh berlari hari ni, apa nikmat berlari? Allah, dulu Ustaz boleh berlari, laju. Hari ni berlomba dengan cucu pun kalah. Yang kata dengan anak. Dah semput dah berlari. Dah tak boleh berlari. Tentang apa nikmat berlari kita dapat rasa tu? Zaman-zaman kita kecil berlari sana, berlari sini. Seronok. Apa nikmat kita boleh berjalan cepat. Semua ini nikmat-nikmat yang kita tak syukuri sehinggalah dihilang. Lepas itu para ulama' mendefinisikan makna syukur. Setiap kali kamu melihat nikmat, kamu rasa ia macam baru kamu dapat. Tentang kalau kita lihat isteri kita macam kita baru kahwin, kan kita rasa seronok. Nikmat.
Kita lihat suami kita macam baru kahwin. Kita serabut sah. Baru 3 hari serabut dah. Serabut. Sebab dia tak melihat nikmat. Kalau orang tu melihat nikmatnya, nikmat. Maka setiap hari dia rasa seronok dalam hidup. Nikmat Allah bagi nikmat. Setiap hari lihat makanan itu sebagai nikmat baru. Setiap hari dilihat minuman, nikmat baru. Hasan Basri, bila dia minum air masak, dia amat bersyukur. Dia kata, aku teringat bahawa ahli neraka ketika mana nak minum, dia dihalang dapat minum. Dan aku bimbang aku tak dapat minum. Waktu pegang air itu, dia teringat, kalaulah dihalang minum. Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran tentang ahli neraka. Yang kata, afidhu alaina minal ma'. Tolonglah beri air, teguk cukuplah kami nak minum. Ya aku takut aku dihalang untuk minum air ini. Dan nikmat air ini. Bayangkan, bila Allah Ta'ala syariatkan kepada kita puasa, antaranya ialah untuk kita merasakan kenikmatan yang selama ni kita tak rasa nikmat. Kalau duduk makan rasa dah, tak tahu benda nak makan dah, rasa nak muntah belaka tengok. Puasa sehari tengok. Tak puasa tak dang sehari, 10 pagi je. Tengok semua sedap. Makanan semalam tu pun sedap pula. Malah kutuk bini berkarung. Tak sedap lah orang masak. Nasi goreng. Yang ngeluh ni suruh puasa. Tunggu pukul 10, nasi goreng tu habis. Yang dia kata tak sedap tu. Akhirnya licin. Bang, mana nasi goreng yang tadi? Saya pun tak tahu. Ya. Itulah dia nikmat. Bila tuan-tuan puasa. Tuan-tuan tahu nikmat makanan. Tuan-tuan tahu nikmat air. Tuan-tuan tahu semua nikmat ini. Sebenarnya nikmat yang ada. Yang saya kata kita tak dapat menikmatinya. Kali syukur kita macam dah hilang. Sebab itu yang perlu kita perbaharui. Bukan nikmatnya tapi syukur. Yang perlu kita perbanyakkan. Bukan nikmatnya tapi syukurnya. Syukur itu perlu kita perbanyakkan. Sehingga kita rasa nikmat. Tapi setiap kali kita tuan-tuan rasa bad mood. Kita nak memperbanyakkan nikmat. Yang dah ada kereta 10 buah nak tambah lagi 10. Rasa tak bahagia lagi ni 10. Yang saya kata ada rumah 4 buah nak tambah lagi 4 buah. Rasa macam tak berapa cukup. Tapi dia lupa menambahkan syukurnya. Dia lupa. Akhir tambah berapa pun kamu tetap rasa tak seronok. Tetap tidak seronok. Tapi kalau kamu baiki itu syukur. Yang kamu tambah itu syukur. Lepas lagi tuan-tuan kita tengok. Kawan sahabat-sahabat saudara kita di Palestin. 2 hari beratur untuk sebuku roti. 2 hari beratur. 2 hari untuk sebuku roti. Keping roti. 2 hari kena beratur. Apa-apa boleh buat. Itu mereka terpaksa lalu. Kita lihat kalau kita berada pada keadaan mereka. Lihat roti yang kita tak payah beratur. Tiba-tiba letak duduk depan kita. Tidakkah kita kata Alhamdulillah. Nikmat ni. Ada sahabat kita. Saudara kita dipotong air nak mandi pun. Jangan fikir mandi. Fikir boleh hidup pun Alhamdulillah. Dan kita tuan-tuan boleh mandi tiap-tiap hari. Takkah kita rasa nikmat air? Saudara kita bergelap. Tak ada elektrik. Kita tuan-tuan terang elektrik setiap hari. Takkah kita rasa nikmat itu? Kita bersyukur. Apakah kita nak tunggu Allah uji kita begitu lalu untuk kita sebut Alhamdulillah? Saya dah sebut sebelum ini dalam 2 belakang syarahan tentang syukur. Tentang apa pun kita sebut kita manusia ni akan diuji. Saya akan diuji, tuan-tuan akan diuji. Lepas sihat kita akan diuji dengan sakit. Lepas hidup kita akan diuji dengan mati. Apa beza orang bersyukur dengan orang tak bersyukur? Orang bersyukur waktu mana dia diuji, dia tetap kuat. Kerana syukurnya menjadi benteng yang kuat sebelum ini. Tapi orang yang waktu dapat nikmat dia tak pernah bersyukur. Bila diuji tuan-tuan akan tengok bagaimana panjangnya keluhan. Dia tak mungkin boleh bersabar. Sahabat saudara kita di Palestin mereka hamba yang bersyukur. Walau diuji berat. Sehingga anak mati pada dukungan mereka. Pada dodoyan mereka. Lihat wajah mereka tenang. Kerana mereka hamba yang bersyukur. Maka bila datang ujian seberat itu. Dan Allah pilih mereka. Orang yang terbaik dalam menghadapi ujian paling berat dalam sejarah dunia dan peradabannya. Mereka tetap kuat. Kerana mereka dahulu ialah hamba-hamba yang bersyukur. Kan itu Allah jadikan mereka kuat. Dan saya katakan, kita ni bakal diuji. Ingat, namanya manusia bakal diuji.
Kita akan diuji dengan hilang orang kita sayang. Isteri, nama anak, nama adik-beradik, nama mak ayah. Kita pasti akan hilang satu hari nanti. Kehilangan mereka. Yang bernama suami, tunggulah waktu kamu akan kehilangan isteri kamu. Yang bernama isteri, tunggulah waktu kamu akan kehilangan suami kamu. Yang bernama anak, tunggulah waktu kamu akan kehilangan ibu bapa kamu. Yang bernama ibu ayah, tunggulah waktu kamu akan kehilangan anak kamu. Pasti akan berlaku ujian itu. Secara sunnatullah. Yang namanya kuat, sehat, tunggulah waktu sakit kamu. Ada-ada tahu kanser je. Masa macam okey, kanser. Ada tahu jantung je. Tunggu waktu itu. Ia akan berlaku pada semua orang. Tanpa terkecuali. Yang bernama hidup, tunggulah waktu akan datang malaikat maut di hadapan kamu. Tapi apa yang membezakan dalam ujian-ujian ini? Ialah waktu mana kita senang, kita bersyukur pada Allah. Dan waktu mana kita diuji, Allah akan beri hadirkan sabar. Sebab Allah sebut, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sabar itu Allah berikan kepada kamu. Allah beri. Dia apa? Sebab kamu syukur dulu, maka kami tambah kepada kamu. Apa yang Allah tambah? Sabar kamu waktu dapat ujian. Akhirnya keberkatan syukur kita. Waktu kita senang, waktu kita tenang. Bila kita dalam keadaan tidak senang, maka Allah beri kita kekuatan sabar. Yang tidak diberikan pada orang lain. Maka sabar dia dalam menghadapi kematian orang disayang. Kematian orang sabar. Dia melihat kemuliaan yang Allah nak beri pada orang-orang yang disayangi. Dia tengok. Dia lihat rahmat Allah. Sebab orang yang sabar, dia akan melihat Allah. Kerana tiada lagi pergantungan daripada yang lain melainkan Allah. Orang yang bersyukur, dia akan melihat penambahan nikmat Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, Ta'arraf ilallahi fi rakha, ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah waktu senang. Allah tak lupa kamu waktu susah. Bagaimana Allah tak lupa kita waktu susah? Antaranya, Allah beri kita kesabaran yang tak diberi pada orang lain. Akhirnya orang tengok ni macam berat. Tapi dia yang lalui rasa tak berat. Dia okey, dia biasa. Sabar. Dia sabar, dia kuat. Maka ini anugerah Allah. Bagaimana kita baca ayat tadi. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Tidaklah sabar kamu itu melainkan daripada kurniaan Allah SWT. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.